Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 11 akan membentangkan sebuah kajian yang bertajuk Pandangan Al-Farabi tentang konsep kebenaran. Pertama sekali, Al-Farabi ialah seorang pelopor dalam sejarah awal perkembangan falsafah Islam, di mana pandangan ini dikenali sebagai Farabism. Kebanyakan daripada idea dan pemisahan beliau dipengaruhi oleh falsafah Aristotle dan beberapa idea Plato. Tetapi kajian ini yang terperinci dalam bidang ini membuatkan Farabi tidak menerima terus idea-idea tersebut, tetapi membuat beberapa komentari terhadapnya. Kajian ini dilakukan secara umumnya bagi bertujuan untuk mengenal pasti konsep kebenaran menurut Al-Farabi. Hal ini bertujuan bagi mengetahui hasil sudut pandangan Al-Farabi akan kebenaran berbanding konsep kebenaran secara umum. Selain itu juga, kajian ini juga dijalankan bagi mengetahui kaedah dalam mendapatkan kebenaran menurut Al-Farabi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui langkah dan faktor mendapatkan kebenaran dari hasil sudut pandangan Al-Farabi. Seterusnya, objektif kajian bagi kajian ini ada dua, iaitu yang pertama mengenal pasti konsep kebenaran daripada hasil sudut pandangan Al-Farabi, dan yang kedua mengetahui kaedah dalam mendapatkan kebenaran menurut Al-Farabi. Seterusnya, latar belakang tokoh Al-Farabi. Nama beliau Muhammad Ibn Tarkhan Ibn Azwalaq Al-Farabi. Beliau dilahirkan di Waslit, iaitu di Turki, pada tahun 258 Hijrah bersamaan dengan 870 Masihi. Pendidikan awal Al-Farabi adalah berkaitan dengan pemahaman Al-Quran, dan juga ketika dewasa beliau menuntut ilmu nahwu, kesusastraan dan ilmu-ilmu agama seperti fiqh, tafsir dan juga ilmu hadis. Konsep kebenaran menurut Al-Farabi atau dikenali sebagai Aristotle yang kedua dalam kalangan ahli falsafah Islam mestilah menggunakan kemampuan yang mampu menjaga kebenaran, dan kebenaran akal mestilah tidak berbeza dengan kebenaran yang dicapai oleh wahyu. Seperti yang kita tahu, manusia merupakan salah satu makhluk yang berbeza dengan makhluk yang lain. Manusia mempunyai kedudukan yang tertinggi kerana dianugerahkan otak serta akal, tidak seperti makhluk yang lain yang hanya dikurniakan otak tetapi tidak mempunyai akal. Selain itu, peranan akal ini juga mendapat tempat yang tertinggi di dalam Islam. Akal manusia seperti kita mampu untuk melakukan hubungan dengan akal faal yang merupakan akal mufarid yang ke-10, yang di mana dikenali sebagai sumber wahyu untuk kenabian. Selain itu, menurut teori politik Al-Farabi, beliau berpendapat bahawa akal dan wahyu merupakan satu hakikat yang padu. Jika kedua-dua elemen tersebut dipisahkan, ianya akan melahirkan satu kejadian yang negatif, iaitu melahirkan sebuah negara yang pincang serta masyarakat yang kacau bilau kerana telah lari daripada kebenaran yang sepatutnya kita pegang. Seterusnya, contoh konsep kebenaran Al-Farabi dari segi pemikiran. Pertama, penciptaan alam. Al-Farabi berpendapat penciptaan alam adalah secara imanasi, iaitu proses kewujudan yang beraneka ragam, dan mewujudkannya adalah Tuhan, iaitu Allah. Yang kedua, negara. Menurut Al-Farabi, negara yang berjaya adalah negara yang mempunyai matlamat yang tinggi dan juga memenuhi keselesaan dan keharmonian rakyatnya. Seterusnya, rakyat yang bijak adalah rakyat yang menggunakan akalnya dengan baik ketika memilih pemimpin negara. Seterusnya, faktor untuk mendapatkan kebenaran menurut Al-Farabi. Yang pertama adalah logik. Logik ialah satu bentuk tata bahasa alam yang perlu diikuti sebagai undang-undang. Di antara kitab-kitab logik yang beliau hasilkan ialah kitab Al-Huruf dan Al-Burhan. Logik juga ialah rutin hidup yang mengikut tata cara sistematik. Yang kedua adalah teori akli. Teori akli ini dikenali sebagai teori pengetahuan. Ia ada kaitan dengan teori kebijaksanaan dengan teori kerasulan. Kitab-kitab metafizik yang beliau tulis adalah Ta'liqat fil Hikmah dan kitab Fi Zuhur Al-Falsafah. Akli terbagi kepada dua, iaitu teori dan praktikal. Teori adalah ia membantu jiwa untuk mencapai kesempurnaan. Praktikal pula adalah mencari apa yang sepatutnya dilakukan. Selain itu, langkah untuk mendapatkan kebenaran menurut Al-Farabi, yang pertama adalah kesatuan falsafah. Kesatuan falsafah bermaksud kesemua teori-teori falsafah perlu bersatu dan lengkap melengkapi antara satu sama lain. Al-Farabi sangat berhati-hati dengan kesatuan falsafah ini, kerana terdapat kes salah tafsir antara mereka, iaitu pengikut ahli falsafah.
Selain itu, langkah untuk mendapatkan kebenaran menurut Al-Farabi ialah teori 10 kebijaksanaan. Teori ini merupakan satu teori yang menerangkan dua dunia, iaitu dunia dan akhirat. Al-Farabi telah mewujudkan satu hubungan antara dua dunia ini. Yang sebenarnya, hubungan ini memulakan di antara satu sama lain. Seterusnya, beliau telah menegaskan konsep ketuhanan dan agama di dalam falsafah. Sebagai contohnya, menurut Al-Farabi, Tuhan itu berdiri dengan sendiri dan tidak memerlukan yang lain untuk kewujudan dirinya. Wujudnya teori 10 kebijaksanaan ini menurut Al-Farabi kerana ia terdiri daripada kebijaksanaan pertama dan 9 kebijaksanaan planet-planet dan alam. Kebijaksanaan pertama merupakan kebijaksanaan Tuhan, yang mana Tuhan mempunyai kuasa mutlak untuk diri dengan sendiri, dan 9 planet lagi mempunyai kebijaksanaan yang perlu dikerjakan oleh kebijaksanaan yang pertama. Sebagai kesimpulannya, terdapat banyak pandangan dan pendapat tentang kebenaran oleh pelbagai tokoh-tokoh termasyhur. Akan tetapi, pandangan menurut Al-Farabi ini tentang kebenaran adalah di antara pandangan yang terbaik. Hal ini sedemikian kerana Al-Farabi di antara tokoh yang berpendapat bersifat spiritual idealis, kerana menurut di mana-mana ada orang. Sebagai amsalnya, menurut Al-Farabi, Tuhannya itu berdiri dengan sendiri dan tidak memerlukan yang lain untuk kewujudan dirinya. Falsafah bukanlah bidang yang mudah difahami. Penterjemahan tanpa pemahaman hanya akan mengelirukan pembaca dan penuntut falsafah. Maka Al-Farabi ini menuntut ilmu falsafah dengan memberikan penekanan pada bidang logik dan menulis semula pendapat beliau sendiri. Maka itu sajalah video presentation kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.